berikan jawapan kepada pertanyaan ini dan menjawab secara serentak kepada 4 pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh isu yang sama, iaitu Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Paya Besar, Yang Berhormat Libaran dan Yang Berhormat Kubang Krian. Terima kasih, Tuan Ketua. Tuan Ketua, berikutan serangan ketenteraan Israel ke atas Palestin selama 50 hari baru-baru ini, Malaysia bersama-sama masyarakat dunia yang bersependapat telah mendesak supaya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menggesa rejim Israel menghentikan serta-merta serangan ketenteraan ke atas rakyat Palestin di Gaza. Kerajaan Malaysia melalui perwakilan tetap Malaysia di PBB telah menyampaikan kenyataan Malaysia semasa mesyuarat tergempar UNSC mengenai situasi di Timur Tengah dan termasuk Palestin yang telah diadakan pada 22 Julai 2014. Dalam kenyataan tersebut, Malaysia sekali lagi menggesa Majlis Keselamatan PBB untuk mendesak Israel menghentikan segera serta-merta serangan ketenteraan tidak berperi kemanusiaan mereka ke atas rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Dalam usaha untuk membantu meringankan beban rakyat Palestin di Gaza, satu pasukan khas yang dianggotai oleh Tuan Utama Duta Besar Malaysia ke Republik Arab Mesir yang ditauliahkan secara serentak ke Palestin, Tuan Yang Terutama Duta Besar Palestin ke Malaysia dan Yang Berhormat Paling yang juga merupakan Presiden Kelab Putera 1 Malaysia, yang juga merupakan pengurusi Biro Kebajikan UMNO Malaysia, telah memasuki Gaza, Palestin pada 18 hingga 20 Ogos 2014 bagi menghantar bantuan kemanusiaan serta mendapatkan maklumat lanjut mengenai jenis bantuan yang sesuai dan boleh dihulurkan kepada pihak di Gaza, Palestin. Tuan Ketua, walaupun risiko untuk memasuki Gaza begitu tinggi sekali, mereka bertiga berjaya menghulurkan bantuan lebih kurang sebanyak USD 3 juta kepada penduduk Gaza. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk ucapkan banyak terima kasih dan tahniah kepada Yang Berhormat Baling yang berjaya untuk menghulurkan bantuan tersebut. Kerajaan melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah, Mesir juga telah membantu menyelaraskan kemasukan pertubuhan-pertubuhan badan bukan kerajaan atau NGO dari Malaysia untuk memasuki Gaza melalui sempadan Rafah, Mesir yang membolehkan mereka menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Gaza. Dari aspek sumbangan kewangan, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan kesediaan untuk membuat sumbangan kewangan berjumlah USD 100,000 kepada United Nations Relief and Works Agency UNRWA, iaitu sebuah badan yang dipertanggungjawabkan untuk memberi perlindungan kepada pelarian-pelarian Palestin. Bantuan kewangan tersebut akan digunakan oleh UNRWA untuk melaksanakan program bantuan kepada pelarian-pelarian Palestin, terutamanya di Gaza. Kerajaan sememangnya mempunyai hubungan yang baik dengan UNRWA, di mana Malaysia diiktiraf oleh mereka sebagai salah sebuah negara penderma. Selain sumbangan tahunan kepada UNRWA berjumlah 25,000 pada tahun 2012 hingga 2017, Malaysia juga pernah menghulurkan sumbangan kewangan secara one-off dengan izin kepada UNRWA pada tahun 2009, tahun 2011, 2012 dan 2013 berjumlah menghampiri atau sudah mencapai jumlah USD 1.8 juta. Kerajaan juga telah mengumumkan kesediaan untuk memberi sumbangan kewangan berjumlah USD 100,000 kepada salah sebuah organ subsidiari Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, iaitu Islamic Solidarity Fund, bagi membolehkan pihaknya melaksanakan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Gaza. Kesediaan kerajaan memberi kedua-dua sumbangan tersebut
telah diumumkan semasa the meeting of the OIC Committee of Six on Palestine pada 24 September 2014 di New York. Sumber kewangan bagi kedua-dua sumbangan kepada UNRWA dan jumlah USD 100,000 tersebut telah diperolehi daripada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin, iaitu sebuah tabung di bawah seliaan Kementerian Luar Negeri sendiri yang bertujuan untuk mengumpul serta menyelaraskan sumbangan kewangan orang awam Malaysia yang seterusnya akan disampaikan kepada rakyat Palestin melalui kaedah-kaedah yang sesuai. Semasa persidangan antarabangsa mengenai pembangunan semula Gaza Palestin yang telah diadakan pada 20 Oktober 2014 di Kahira semalam di Mesir, kerajaan Malaysia bersedia untuk memberikan sumbangan kewangan tambahan secara terus kepada Palestin. Tuan Ketua, Malaysia tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik dengan Israel. Malaysia juga adalah sebuah negara yang menitik beratkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan amat prihatin terhadap penderitaan rakyat Palestin. Status ini tidak pernah berubah dan masih kekal. Lebih-lebih lagi selepas serangan ketenteraan Israel ke atas Gaza selama lebih kurang 50 hari baru-baru ini. Berhubung nilai dagangan Malaysia-Israel pula, Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai maklumat mengenainya, memandangkan perkara ini adalah di luar bidang kuasa kementerian ini. Sekian, terima kasih Tuan Ketua. Benom. Terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri di atas jawapan. Saya juga turut ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada kerajaan kita, terutama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mengantar bantuan kemanusiaan kepada penduduk-penduduk Palestin yang diketuai oleh Yang Berhormat Baling. Soalan tambahan saya, Tan Sri Yang di-Pertua, apakah hasil yang diperolehi dan tindakan yang telah diambil oleh pihak kementerian setelah mengantar Yang Berhormat Timbalan Menteri ke Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Luar Biasa Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bagi membincangkan perkembangan terbaru serangan tentera Israel ke atas wilayah Gaza di Palestin. Dan juga saya juga ingin mengetahui Tan Sri Yang di-Pertua berkaitan dengan status negara kita untuk melobi kerusi anggota tidak tetap dalam Majlis Keselamatan PBB bagi tahun 2015 sehinggalah 2016. Dan juga saya juga ingin doakan supaya usaha negara kita untuk melobi kerusi ini akan mendapat dalam Majlis Keselamatan dalam PBB itu. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Ketua. Terima kasih kepada Ibu Muhammad Tenum di atas soalan yang dibangkit ini. Saya bersetuju dengan ucapan yang diberikan, ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak jelaskan di sini Tuan Ketua, semasa lawatan yang dibuat oleh Yang Berhormat Baling, sebenarnya selama seminggu tidak boleh, kumpulan mereka tidak boleh memasuki kawasan Gaza. Tetapi di atas hubungan yang baik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Mesir, mereka dapat akhirnya membenarkan Yang Berhormat Baling dan kawan-kawannya selama 2 orang lagi untuk memasuki, untuk membantu rakyat Palestin di Gaza. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tenum. Keduanya, hasil yang diperolehi dalam mesyuarat yang saya sendiri menghadirinya di Jeddah baru-baru ini, di sana Presiden Palestin sendiri, Mahmud Abbas, telah pun memberitahu kita, menjelaskan apa yang berlaku dan meminta bantuan daripada OIC bagaimana nak membangunkan semula Gaza. Maka sebab itulah banyak pledges yang telah pun dibuat dan kesediaan daripada banyak negara Islam tersebut adalah untuk membantu mereka untuk membangunkan Palestin semula, termasuklah mesyuarat yang dibuat semalam di Mesir. Dan di situ nampak bahawa
walau bagaimana sekalipun yang penting kepada kita adalah untuk menghulurkan bantuan sehingga Palestin dapat dibangunkan semula supaya rakyat di seluruh dunia memahami bahawa yang sebenarnya hari ini kezaliman berlaku adalah oleh kerana Israel mengebom kawasan Palestin, dan bukan di sebaliknya apa yang kadang-kadang kala mengelirukan manusia hari ini, seolah-olah Palestin yang telah pun menyebabkan Israel mengebom kawasan Palestin tersebut. Itu adalah salah satu yang OIC ingin tunjukkan kepada dunia untuk membantu Palestin untuk membangun semula kawasan tersebut. Tentang status negara kita dalam untuk menjadi anggota Majlis Keselamatan PBB yang akan diadakan pengundiannya pada 16 Oktober, Tuan Ketua. InsyaAllah saya merasakan dan kita yakin bahawa insyaAllah kita boleh menang kali ini. Cuma kedudukannya bagaimana susah saya nak jelaskan, tetapi kerja kuat oleh Yang Berhormat Menteri saya sendiri sehinggakan 2-3 bulan tidak balik ke Malaysia daripada 3 bulan yang lepas menunjukkan bahawa inilah salah satunya kerja kuat yang dijalankan oleh Yang Berhormat Menteri. Kita kena sedar bahawa dibantu oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri dan semua pegawai Wisma Putra yang bertukus rumus untuk menentukan untuk mencapai kejayaan kita pada 16 bulan nanti. Terima kasih, Berhormat Tenur. Ubarat. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya berterima kasih kita ada mengambil beberapa tindakan terhadap apa yang telah dibuat anayakan orang Palestin oleh Israel. Tapi saya nak ambil tahu dari Timbalan Menteri, kita telah bersidang tergempar emergency sitting 2 tahun dulu, di mana beberapa resolusi telah diluluskan oleh Dewan ini untuk merujuk Israel kepada badan-badan Security Council. Tindakan diambil supaya terhadap negara Israel dan juga menggunakan normal diplomasi, dan di antaranya adalah pandangan kerajaan semasa itu dan sekarang juga saya ingat adalah merujuk Israel kepada International Criminal Court. Dan apakah tindakan susulan yang telah diambil dalam hal ini, dan adakah hanya setakat mendapat memberi tahu negara bahawa kerajaan ingin mengambil tindakan tetapi tidak ada follow up dalam isu tersebut? Dan berkaitan dengan hal ini, walaupun kita tidak ada hubungan dengan Israel, macam mana berjuta-juta ringgit lagi ada perhubungan perniagaan dengan Israel secara terus-menerus atau indirect way? Apakah ini satu persetujuan on the right hand we disagree, on the left hand on the interest of money we agree? How do we rationalize? Terima kasih, Tan Sri. Menteri, soalan pertama jawab, yang kedua tak payah. Terima kasih, Tuan Ketua. Mudah kerja saya, Tuan Ketua Tan Sri. Tentang apa yang telah pun kita buat dalam Dewan ini, emergency sitting, saya lupa bila, tapi untuk maklumat Yang Berhormat Ipoh Barat, sebenarnya tiap-tiap kali persidangan di PBB melalui UNSC, kita memberitahu kepada mereka secara tegas. Walaupun hari ini jawapan saya mengatakan bahawa kita setiap kali dalam mesyuarat PBB kita berikan ketegasan, kita mahukan supaya rakyat Palestin dibantu dan kita mahukan Israel diambil tindakan yang tegas terhadap rejim Israel. Tetapi sebenarnya sebagai sebuah negara yang kecil seperti Malaysia ini, kita hanya mampu untuk memberi tekanan melalui international fora ataupun mesyuarat-mesyuarat international yang kita sendiri menjadi ahlinya. Walau bagaimanapun dalam dunia hari ini, kita kena sedar bahawa macam mana cara sekalipun ketegasan yang kita buat, yang pentingnya sama ada Israel mahu mendengar ataupun dia tidak ambil peduli langsung tentang tekanan yang PBB lakukan terhadap mereka. Itulah yang menjadi satu
persoalan yang paling besar hari ini, bukan hanya kepada Malaysia tetapi banyak negara OIC. Itu yang sebenarnya berlaku, Tuan Ketua. Jadi kalau kata kita tidak ada follow up, kita buat. Tapi yang penting pada kita hari ini, apapun yang berlaku dalam PBB tersebut, kita sentiasa mempunyai polisi kepada International Criminal Court tentang untuk membawa kepada Mahkamah Antarabangsa. Saya nak jelaskan kepada Ibu Barat, seperti yang kita katakan, walau apa pun yang berlaku, kita beri ketegasan, kita hantar macam-macam pun, kalau ianya tidak berlaku, ianya tetap tidak berlaku. Tetapi kita akan sentiasa seperti dulu, kini dan selama-lamanya akan sentiasa berjuang bersama untuk menentukan hak kebebasan diberikan kepada Palestin. Terima kasih.